Paparan dari negeri di bawah bayu, sempena Tahun Baharu 2024, rakyat diminta ketepikan perbezaan yang menyebabkan perpecahan. Perinciannya bersama Anisia Daules. Silakan. Ya, sahih. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengajak rakyat Sabah untuk mengetepikan perbezaan politik dan sebarang perkara yang boleh menyebabkan perpecahan. Menerusi perutusan sempena Tahun Baharu 2024 di Kota Kinabalu, beliau berkata rakyat negeri ini perlu melangkah ke Tahun Baharu dengan azam untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Jelas Datuk Haji Ji tiada kuasa dengan niat jahat boleh memecah belahkan Sabah selagi rakyat bersatu. Justru sebagai Ketua Menteri, Datuk Haji Ji komited untuk melihat Sabah kekal bersatu sekaligus dapat melawan sebarang percubaan untuk menjejaskan kestabilan dan untuk memastikan pembangunan dapat diteruskan tanpa halangan. Dengan sokongan daripada rakyat, Ketua Menteri berkata kerajaan negeri telah mengorak langkah yang baik dalam memajukan pelan pembangunannya iaitu Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Datuk Haji Ji berkata dalam Belanjawan Sabah 2024 yang telah diluluskan baru-baru ini berjumlah 5.701 bilion ringgit adalah bukti komitmen kerajaan negeri untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sabah. Bagaimanapun, beliau berkata semua kejayaan dan rancangan itu tidak akan bermakna tanpa gabungan usaha dan komitmen semua serta persekitaran yang kondusif untuk mencapai matlamat pembangunan tersebut. Oleh itu, beliau mahu pemimpin mengetepikan politik dan melangkah ke Tahun Baharu dengan azam dan komited untuk melakukan yang terbaik mengikut mandat yang diberikan rakyat. Karnival Kerjaya akan diadakan di semua Institut Pengajian Tinggi IPT seluruh negara mulai tahun depan bagi membolehkan ianya dilaksana secara menyeluruh dan mencapai sasaran. Pelaksanaannya juga akan melibatkan majlis perwakilan pelajar di semua IPT. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Teknologis Mustafa Sakmud yakin dengan penglibatan mahasiswa dalam karnival berkenaan akan membolehkan keperluan tenaga kerja dipenuhi mengikut kehendak dan keperluan semasa. Dalam masa sama, membolehkan usaha sama antara syarikat dan pencari kerja dapat dilaksana secara terancang dan menepati masa. Kita mahu supaya Karnival Kerjaya ini biar diurus oleh Majlis Perwakilan Pelajar dan juga sukarelawan mahasiswa. Jadi kita mau latih mereka dan juga pada masa yang sama mereka boleh melihat apa sebenarnya potensi-potensi yang ada pada syarikat-syarikat yang mereka panggil sendiri. Jadi mereka kena berinteraksi dengan syarikat-syarikat dan industri. Jadi ini pengalaman yang baik. Datuk Mustafa ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Kerjaya My Future Job Perkeso at Sepanggar Sabah di Manggatal, Kota Kinabalu. Mengulas mengenai kadar pengangguran di Sabah, beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar memberitahu kementeriannya sedang memperincikan mekanisme terbaik bagi mengatasi isu berkenaan. Kadar pengangguran di kalangan belia masih tinggi dan ini sebenarnya memerlukan keprihatinan semua pihak dan kami di Kementerian Pendidikan Tinggi akan memastikan keboleh pasaran graduan kita, mahasiswa kita ni akan meningkat. Kita mahu supaya universiti ini dipacu oleh industri. Setakat ini, lebih 13,000 peluang pekerjaan diwujudkan bagi belia Sabah menerusi Karnival Kerjaya Anjuran Perkeso. Jumlah itu melebihi sasaran 10,000 peluang pekerjaan bagi karnival berkenaan. Peningkatan kes COVID-19 tidak akan menjejaskan kemasukan pelancong dari dalam dan luar negara ke Sabah. Keyakinan itu disuarakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liu ketika ditemui pemberita di Kota Kinabalu bagi mengulas impak peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini kepada sektor pelancongan negeri. Menurut beliau, Kementerian Kesihatan telah memberi jaminan keadaan masih terkawal namun orang ramai dinasihatkan untuk memakai pelitup separuh muka khususnya di kawasan sesak. We monitor, the government also monitor and relevant authority kita monitor the situation, you know, especially from the health ministry. And kita haraplah ini potential COVID threat will be under control. Tetapi I will advise people to be more careful. Wear your face mask when you go to a big crowd.
Negeri Sabah menjadi pilihan pelancong dari dalam maupun luar negara kerana memiliki keindahan alam semula jadi terutamanya di pulau-pulau, pusat penjagaan hidupan liar dan kawasan taman negara yang menjanjikan keindahan hutan belantara Borneo selain penduduknya yang terdiri daripada pelbagai kaum kaya dengan keunikan budaya. Setakat Oktober lalu, jumlah ketibaan pelancong ke Sabah mencecah 2.11 juta orang, meningkat 56.1% berbanding tempoh sama pada tahun 2022. Penganjuran Tamubah Day Cover Sabah 2023 berupaya merancangkan lagi aktiviti ekonomi di negeri ini sekaligus membantu usahawan industri kecil dan sederhana meningkatkan pendapatan. Program berlangsung semalam dan berakhir hari ini melibatkan 120 gerai jualan dengan kehadiran lebih 2,000 pengunjung termasuk pelancong asing. This kind of program and activities, we encourage the people, especially the private sectors, the NGOs, to do advance more on this one because it's good, like a bridge between the government as well as the private sectors to organize programs that are good and beneficial to the society and the people. Datuk Christina yang juga adun api-api menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan Tamubah Day Cover Sabah 2023 seterusnya menyempurnakan pelepasan acara Fun Run melibatkan 500 peserta di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Program dimeriahkan lagi dengan persembahan tarian dan nyanyian serta cabutan tiket bertuah. Parti Solidariti Tanah Air KUSTA mengalu-alukan kerjasama dengan Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu APKO dalam menguatkan lagi parti tempatan di negeri ini. Timbalan Presidennya Datuk Robert Taufiq berkata kerjasama itu akan membawa pelbagai kebaikan termasuk dalam menuntut hak-hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Adalah dengan satu tujuan iaitu untuk menuntut hak Sabah. Bersatulah kita. Dalam parti-parti tempatan di Sabah ini, APKO, PBS, STAR dan GRS. Datuk Robert bercakap di Keningau bagi mengulas kenyataan Presiden APKO Datuk Evan Benedict yang tidak menolak kemungkinan akan menjadi sebahagian daripada penyatuan besar parti tempatan di negeri ini. Terdahulu, beliau yang juga adun Bingkor ketika menghadiri majlis rumah terbuka Krismas di Kampung Apin-Apin Keningau, mahu konsep rumah terbuka sempena perayaan diteruskan sebagai salah satu platform memperkukuh perpaduan dan keharmonian hidup masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Selamat menyambut Tahun Baru 2024. Harapan saya agar negeri kita diberikan kemakmuran dan juga kita dapat mencapai apa yang telah kita hajati. Keamanan yang telah kita perolehi selama ini bukannya mudah. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru 2024 kepada semua Malaysian, khususnya daripada Sabah. Thank you. Semua pemimpin-pemimpin di kerajaan pusat dan kerajaan negeri dapat bekerja dengan kuat, bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh untuk membela rakyat. Selamat menyambut Tahun Baru 2024. Selamat Tahun Baru 2024 dan harapan saya untuk 2024 semoga belia-belia di luar sana terus maju, terus melangkah untuk memajukan diri, keluarga dan juga negara. Sabah Maju Jaya. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Silakan, Sahi. Terima kasih, Anesia.